الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, pemimpin-pemimpin setempat, para alim ulama tempatan, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada petang ini diizinkannya juga kita untuk berada di dalam majlis ilmu, majlis yang paling mulia, majlis yang dianggap oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurga di dunia, yang mana mereka yang berada di taman itu dikira sebagai orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Kalau dia mati sebelum balik ke rumah dia dikira mati syahid. Orang mati syahid itu ialah mereka-mereka yang dapat masuk syurga tanpa hisab, kalau dia syahid. Jadi orang menuntut ilmu ni dikira sebagai orang berjuang jalan Allah. Kalau mati dalam perjuangan jalan Allah, itu kira syahid itu. Karena ini Nabi bersabda, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada di dalam perjuangan di jalan Allah sehinggalah dia kembali ke rumahnya. Sebab kalau dia mati syahid. 7 golongan manusia yang dikira sebagai mati syahid. 7 golongan manusia dikira sebagai mati syahid, tapi syahid akhirat lah ya. Syahid dunia atau akhirat, masuk syurga tanpa hisab. Yang pertama rasul-rasul, itu dah tentu syahid lah. Yang kedua nabi-nabi. Yang ketiga sahabat-sahabat besar. Yang keempat wali-wali Allah. Yang kelima orang-orang yang mati syahid. Dan yang keenam orang yang sangat sabar. Yang ketujuh orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya. Itu 7 golongan manusia yang akan masuk syurga tanpa hisab. Tak ada cek, terus je. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itulah dan dapat kita syurga yang kita idam-idamkan.
Yang mana di dalamnya terdapat sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas di hati kita pun tak pernah ya. Itu syurga. Siapa tanda angkat tangan? Ya. Kalau tanya saya siapa ndak kan kami yang angkat tangannya. Tak terbilang. Siapa tanda angkat tangan? Tak ada orang tanda. Semua ndak lah maksudnya. Okey. Untuk petang ini kita sambung lagi pengajian hadis kita. Hadis yang keberapa? 39. Dah nak habis ya. Dah nak tamat dah. Dan nak tamat kontrak kita dengan kontrak saya dengan tuan-tuan dan puan-puan di sini. Hadis yang ke-39. 37 dah jumpa. 39 belum lagi. Ya. Hadis yang ke-39. Sumber pahala itu banyak. Kebaikan tu banyak. Hendak dengan tanda aja kita mencari kebaikan. Bangkit dan tidur aja dah dapat kebaikan dah. Baca aja alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dah dapat pahala dah. Kalau tak hafal, sekurang-kurangnya alhamdulillah. Ada pahala tak? Ada pahala ya. Alhamdulillah, dapat pahala tu. Ada 4 kalimah kata Nabi, ringan pada bibir tapi berat pada timbangan. Apa kalimahnya? Yang pertama subhanallah. Yang kedua alhamdulillah. Yang ketiga la ilaha illallah. Yang keempat Allahu akbar. Ringan pada bibir tapi berat pada timbangan. Jadi timbang masuk pahalanya berat benar. Bibir ringan je, senang nyebutnya. Tak perlu pensan nyebutnya. Tak perlu mati nyebutnya, tak ada gagak lepas itu. Elok aja ya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi itu pahala besar tu. Bukan pahala kecil tau. Ya, kemudian macam-macam lagi lah. Zikir tu pahala. Selawat tu pahala. Baca Quran tu pahala. Masuk aja tandas dapat pahala. Keluar dari tandas dapat pahala lagi. Dalam tandas dapat pahala lagi. Berjalan menuju ke masjid dapat pahala. Sampai ke masjid dapat pahala lagi. Mayang tahiyatul masjid dapat pahala lagi. Ya banyak benar pahala. Sudah mudah je dapat pahala ya. Ya. Jadi kalau tidak pahala kena buatlah. Banyak ya melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Nabi, diperintahkan oleh Allah SWT. Kita baca senang. Sumber pahala itu banyak. An Abi Hurairah. Namanya Abu Hurairah. Itu bukan nama benar tu, itu gelaran dia. Yang gelar itu Nabi. Nama dia semuanya Abdul Rahman bin Sahar. Tapi digelar oleh Nabi sebagai Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah? Karena dia gemar dengan kucing. Aku panggil kamu Abu Hurairah kata Nabi. Karena kamu tu bapa kucing. Abu tu bapa, Hurairah tu kucing. Jadi kalau sebut Abu Hurairah kita kenal tahu inilah perawi hadis yang sangat masyhur. Tapi kalau sebut Abdul Rahman bin Sahar, aku kuali dulu. Cari dulu. Siapa orang ni dia? Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu tutin mudah-mudahan diridai oleh Allah kata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu salami minan nas alaihi sadaqah. Kullu yawmi tatlu'u fihi syamsu. Ta'dilu bainal iznaini sadaqah. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah wa tumitul adza anit tariqi sadaqah. Muttafaqun alaih. Artinya sepakat antara dua perawi hadis ini iaitu Bukhari dan Muslim. Kedua-dua ni muttafaqun alaih. Artinya sepakat. Kalau dua-dua ni mengatakan benda macam itu, maknanya hadis ni hadis sahih. Apa itu sahih?
Betul hadis. Dia bukan reka-reka. Bukan kutip-kutip dari mana-mana. Betul, ini memang hadis betul. Bukan palsu. Bukan dhaif. Hadis sahih ni muttafaqun alaih. Kemudian Muslim pula meriwayatkan lain. Wa rawahu Muslimu aidan min riwayati Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu khuliqa kullu insani min bani adama ala sittina salasimi'ati miftal faman sabarallaha wa hamidallaha wa hallallaha wa sabbahallaha wa astaghfirallaha wa azala hajaran an tariqin nasi aw syarkatan aw azman an tariqin nasi aw amara bima'rufin aw naha 'anil munkarin adada sinina wa salasimi'ati fa innahu yamshi yawma idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Itu cakap Arabnya. Apa erti entah, saya pun bukan tahu. Saya bukan kerti cakap Arab. Cakap Melayu pandai lah. Cakap orang putih boleh sikit. Cakap Arab dua patah je tu. Ana anta. Itu aja. Itu pun silap manjang. Ana anta tu salah manjang. Nak ke mana tu Ustaz kata? Anta nak kipoh kata jawab. Patutnya apa? Patut ana lah. Saya marah ke Datuk ni. Tunjuk dia. Jaga ana ni. Tu jaga ana. Jaga saya. Dan saya tunjuk dia. Salah manja. Alright, cari bahasa Melajunya apa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala, Arab qala, kalau Melayu banyak. Kalau Melayu banyak kepelbagaiannya. Kalau Rasul bersabda. Kalau Allah berfirman. Kalau Sultan Nazruddin Shah bertitah. Kalau Jibril berkata. Kalau Jibril berkata, ya, Om Yasin berkata. Itu Melayu yang banyak anunya, banyak varietinya. Arab tak ada qala. Orang putih pun satu aja. Say itu aja. Melayu banyak guna punya. Kalau raja lain, kalau orang biasa lain, ya, kalau Tuhan lain, kalau Nabi lain. Itu hebat bahasa Melayu ni, ya. Sebab itu kita bangga lah jadi orang Melayu. Siapa tak bangga jadi orang Melayu? Angkat tangan. Kita kena bangga jadi orang Melayu. Banyak penuh kepelbagaiannya. Pilihannya banyak penuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tengok cakap Melayu. Dia cakap Melayu ada bersabda. Kalau Arab dia apa? Qala Rasulullah. Semua qala. Kalau Allah pun qala, kalau Rasul pun qala, ya. Dia Nabi bersabda, setiap sendi daripada manusia hendaklah memberikan sedekah. Setiap sendi itu jadi sedekah. Tangan jadi sedekah, mata jadi sedekah, telinga jadi sedekah, perkataan jadi sedekah. Apa saja, baca Quran jadi sedekah, selawat jadi sedekah, tahlil jadi sedekah, tahmid jadi sedekah, tasbih jadi sedekah. Apa saja kebaikan yang kita buat jadi sedekah. Dapat pahala. Ya, setiap sendi daripada manusia itu hendaklah memberikan sedekah pada setiap hari. Yang terbit padanya matahari. Setiap hari. Mana pernah hari tak terbit matahari? Ada aja matahari. Tuan-tuan, yang dah berumur ni, ada tak pernah matahari tak terbit? Tak pernah, ada je. Kalau dia dilindungi lain pun matahari ada juga, tapi cuma dilindungi oleh bulan, dilindungi oleh planet dan sebagainya. Tapi dia tetap terbit. Selagi ada matahari terbit, selagi itulah dapat pahala di sisi Allah Taala, ya. Yang terbit padanya matahari, berlaku adil antara dua orang yang bertelingkahan. Itu sedekah. Dua orang berselisih faham, bergaduh, ya.
apa tekan-tekan tumbuk belum tumbuk lagi, tapi kita leraikan, kita damaikan mereka. Maka itu dikira sedekah kepada dua-dua tadi ya. Gaduh siapa? Pasal satu pokok di sepadan. Pokok apa? Pokok doyan, boleh tak mutan, boleh tak alang, pokok mutan. Ada ke tak? Ini bergaduh pasal pokok terung rembang. Tahu ke terung rembang? Terung rembang tu tanam ke tak? Tak ada, dia hidup tau. Gaduh, aku pun dia kata orang sebelah ni, sebelah. Bergaduh macam tu. Kita pun damaikan, jangan bergaduh. Pasal terung rembang nak bergaduh tu salah ya. Malu dengar dia orang pun ya. Mereka pun berbaik-baik. Itu sedekah tu. Ya, mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Nama sedekah tu. Berlaku adil antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong orang lain pada binatangnya atau kenderaannya, maka engkau menolongnya menaiki kenderaan atau membantu mengangkatkan barangnya ke atas kenderaannya adalah juga sedekah. Tengok orang tu dah tua, mati pun tak apa nampak, tengah ngandung barang berat, kita pun tawar ambil barang tu bawa saya tolong kata. Kita pun angkat barang tu untuk dia. Bawa dia letak ke lori ke, bawa dia letak ke motor dia ke, bawa dia naik motor ke apa ke ya. Ataupun kita sendiri hantar dia dengan motor kita tu. Juga saya bawa balik, tunggu rumah aja kata. Itu sedekah tu. Ya, menolong orang yang dalam kesusahan. Sedekah tu. Tengok orang buta tengah nak nyeberang jalan, kita pun pergi hampir dengan dia, pimpin tangannya supaya dia menyeberang jalan dengan selamat. Sedekah tu. Dan sebagainya. Apa saja kita tolong orang lain itu sedekah. Maka engkau menolongnya menaiki kenderaan atau membantu mengangkatkan barangnya ke atas kenderaan itu adalah juga sedekah. Perkataan yang baik juga sedekah. Apa saja cakap yang baik-baik itu sedekah tu. Apa cakap yang paling baik? Zikirlah itu yang paling baik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sedekah tu. Lain daripada itu apa? Tasbih, subhanallah, 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 sedekah tu. Lain daripada itu tahmid, alhamdulillah, 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 sedekah. Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu dikira sedekah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sedekah pula kata ya. 4 kalimah kata Nabi tadi, ringan di bibir tapi berat pada timbangan. Iaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Susunan tak kira, mana dulu mana kemudian tak apa, asalkan ada 4-4. Dikira sedekah tu. Nak nyanyi pun boleh. Boleh tak nyanyi 4 kalimah tu? Boleh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita sedekah tu. Pahala pun dapat. Bila sedekah dapat pahala. Sebab Islam itu sudah lengkap, tuan-tuan dan puan-puan. Apa saja ada dalam Islam. Bila kita ikut cara Islam, itu sedekah, itu dapat pahala. Itu namanya amal soleh. Apa saja kita buat ikut cara Islam, itu namanya amal soleh. Semayang cara Islam, berpakaian cara Islam, kenuri kenara cara Islam, berhiburan cara Islam. Lagi apa? Menyeru kebaikan cara Islam, mencegah kemungkaran cara Islam. Apa lagi? Nikah kahwin cara Islam, ekonomi cara Islam, pendidikan cara Islam, apa saja ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Kerana kalau tak ikut Islam, Tuhan tak terima, Tuhan tolak ya. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Surah Ali Imran ayat 85.
Barang siapa mencari satu cara hidup lain dari Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. No way Allah will accept. Tak ada jalan Tuhan nak terima. Wa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat nanti orang itu tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Rugilah dia. Kalau tak ikut Islam. Sedangkan apa yang kita buat orang kafir buat juga. Kita semayang orang kafir semayang. Ya ke tak? Kita makan orang kafir makan. Kita wirid orang kafir pun wirid. Kita sedekah orang kafir pun sedekah juga. Kita kenuri orang kafir pun kenuri juga. Kita ngantar orang mati orang kafir pun ngantar orang mati juga. Apa saja kita buat mereka buat. Tapi cara mereka buat tu tak terima dari Tuhan. Kita semayang mereka semayang, tapi semayang mereka tak diterima Allah Taala. Tapi semayang kita diterima oleh Allah Taala. Ikut cara Islam. Semayang cara Islam bermula dengan takbiratul ihram disudahi dengan salam. Terima Tuhan insya-Allah dengan beberapa syarat lah, bukan terima terus aja. Kalau tak betul baca tolak juga. Kalau i'tidal batal semayang tolak juga. Banyak ramai orang batal i'tidal lah. Tangan tu dah angkat turun balik betul dia bergerak balik. 3 gerak betul-betul apa hukumnya? Batal semayangnya. 3 gerak betul-betul batal semayangnya. Jadi bila turun tangan tu diam, jangan bergerak lagi. Sebab turun dengan laju benar, jangan sampai ke belakang. Bila ke belakang dia tarik balik ke depan. Sudah 3 gerak. 1, 2, 3. Bila tu 3 gerak betul-betul batal. Tapi Ustaz, ada Ustaz yang saya semayang belakang tu, dia semayang lebih pada 3 kali dia. Bukan ustaz aja, siapa pun ada, Tok Qadhi pun ada. Kerana tak perasan. Bila kita sebut tu bukan aku tu, orang lain, dia kira orang lain tu. Patutnya 3 gerak, 2 gerak aja, jangan lebih dari 2 gerak. Tengok saya apa? Saya berdiri. Tengok. I'tidal, i'tidal tengok. Ini ruku'nya. Sami Allahu liman hamidah. Sampai dalam ni berhenti. Sampai angkat dia. Nampak ke? Sekali lagi. Ya. Sami Allahu liman hamidah. 1, 2. Jangan. Sami Allahu liman hamidah. Berapa gerak tu? 3 apa? 4. Nampak? 1, 2, 3, 4. Batal ke tak? Tuan-tuan, puan-puan, batal ke tak? Batal. Jadi dia 2 gerak je boleh. Tengok. Sami Allahu liman hamidah. Sampai bawah ni diam. Dia berkata Datuk tadi, ustaz dia buat begitu, bukan ustaz je, ramai yang buat begitu. Kadang-kadang kita macam tak yakin dengan ilmu kita. Betul ke? Boleh kata ramai. Pemimpin-pemimpin buat begitu juga. Qadhi buat begitu juga. Ulama-ulama buat begitu juga. Dia tak perasan yang itu batal sembahyang ni. Saya pernah tanya. Saya pernah tanya ustaz tu. Ustaz, tanyalah cakap cara tu. Tadi ustaz masa sembahyang. Siapa nampak lah katanya. Saya tanyalah. Cara masa dia ada bilang. Tapi ustaz sembahyang tu tak apa ustaz kalau dia buat apa semua. Mana ustaz? Lepas tu dia kata ada bilang. Mana ada khilaf? Tak ada khilaf. Tak ada khilaf. 3 gerak berturut-turut semua kitab mengatakan batal sembahyangnya. Tak ada khilaf. Tak ada hadis yang mengatakan boleh kan. Sedangkan kata Rasul, kamu tahu tak siapa pencuri dalam sembahyang? Kata sahabat, yang tahu hanya Allah dan Rasul saja. Pencuri dalam sembahyang itu ialah mereka-mereka yang sembahyang tak ada tumakninah, tak berhenti. Tak ada tumakninah, itu pencuri dalam sembahyang. Sehingga ada sahabat dulu meminta-minta janggutnya pun ditegur oleh Rasulullah. Minta-minta janggut, lebih 3 gerak lah. Ya. Jadi itu dia. Kena jaga. Itu sebab saya kata bukan tentu terima Tuhan. Kalau bergerak 3 gerak betul-betul tak terima dari Tuhan. Tu imam ada buat apa itu, ustaz ada buat apa itu, ustazah kita tak tahu lah dia dalam tabiat mana nampak. Tapi dia memang nampak antara dia mah. Tapi sembahyang sunat nampak benar. Bila sembahyang sunat baru nampak benar ya, yang bergerak 3 gerak betul-betul tu. Main wajib tak berapa nampak. Pasal apa? Pasal kita berbaris. Kita sama aja. Takkan nak lagi kanan pula apa buat tak ada ya. Tapi kalau sembahyang sunat nampak benar. Yang membatalkan sembahyang dia. Jadi jaga.
Kalau tidak penat aja. Sebab kata Nabi, berapa orang yang sembahyang di akhir zaman tiada sembahyang baginya, yang dapatnya hanya penat dan lelah saja. Berapa orang puasa di bulan Ramadan tapi tiada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Itu aja. Ya. Jadi nak dapat pahala tu mesti ikut cara Islam. Bila dia beriman dan beramal soleh, maka balasan tak lain melainkan syurga. Itu janji Allah. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kata Allah ya. Dan mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Ya. Itu sebab itu kita kena beriman dulu. Mula-mula iman dulu. Beriman dengan cara Islam. Kita mesti menjadi orang yang beriman, percaya pada rukun iman yang 6 tu. Semua percaya betul. Yang kedua, beramal soleh. Buat apa saja ikut cara Islam. Makan cara Islam, minum cara Islam, tidur cara Islam, cara Islam, menguat cara Islam, beroseh cara Islam. Apa saja bercakap ikut cara Islam dan sebagainya. Itu namanya amal soleh. Bila beriman dan amal soleh, Allah janjikan apa? Syurga. Siapa tanda angkat tangan? Itu syurga ya. Itu dia. Lagi apa? Tengok. Setiap langkah yang kau jalani untuk pergi semayang berjemaah juga sedekah. Tuan-tuan datang ke masjid itu, setiap langkah jadi sedekah. Ada pahala. Satu langkah Allah bagi 10 pahala dan dihapuskan 10 dosa. Siapa tanda angkat tangan? Setiap langkah pergi ke masjid ni dari rumah. Tengok rumah jauh ke dekat? Ya. Kalau rumahnya jauh, daripada Redang Sawai tu kemarin macam mana? Banyak langkahnya, banyak pahalanya. Kata kalau naik motor, dapat juga kira langkah. Ya, walaupun dia naik motor, kira langkah juga. Ya, bukan naik motor dia tak kira langkah juga. Kalau naik motor pun dapat. Jadi itu dia untungnya sedekah tu ya. Bukan orang kaya je boleh sedekah, orang fakir pun boleh sedekah ya. Engkau menyisihkan apa-apa dapat mengganggu di jalan itu juga sedekah. Apa-apa benda yang mengganggu jalan dia ke masjid umpamanya, duri ke, paku ke, dia membuang paku tu supaya orang lain tak bahaya. Itu sedekah tu dapat pahala. Itu paling itu cabang iman yang paling curut sekali. Membuang duri dari jalan raya dapat pahala tu. Apa saja kebaikan banyak pahala. Itu satu riwayat. Di atas ni riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di bawah ni Muslim saja. Dalam riwayat lain Imam Muslim pernah meriwayatkan daripada Aisyah. Aisyah siapa? Isteri kepada Nabi. Aisyah radhiyallahu anha. Kalau perempuan panggil ya, kalau lelaki hu, kalau ramai hum radhiyallahu anhum. Kalau perempuan ramai semua perempuan belakang apa? Hunna ya, radhiyallahu hunna. Itu dia bezanya kalau baca kita tua tu kan. Ini radhiyallahu anha. Ya. Pernah meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahawasanya setiap insan daripada anak Adam, artinya daripada manusia lah. Insan daripada manusia tu, asal anak Adam lah, itu insan tu. Adalah diciptakan badannya daripada 360 sendi. Ada 360 sendi kita ni. Kalau tak percaya, pergilah ke mana-mana laboratory, tengok, cek. Betul ke tak? So doktor cek, belah saya tak tahu apa sendi di kuku ada berapa, sendi di pergelangan tangan ada berapa, di siku ada berapa, di bahu ada berapa, pada tengkuk ada berapa. Cek satu. Tapi bila Nabi sebut tu mesti betul aja. Padahal Nabi ada ke belajar biologi? Tak ada. Mana dia tahu? Mana dia tahu? Dia dapat wahyu dari Allah Taala. Kerana Nabi itu bukan bercakap, bukan ikut nafsunya. Allah ada khabar, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kata Allah dalam surah apa saya ingat.
Dia tidak bercakap mengikut hawa nafsunya, tapi apa saja yang diperkatakan adalah dari wahyu yang diwahyukan. Itu Nabi ya. Jadi betul lah tu 360. Nah, kalau ragu-ragu ceklah betul. Kalau le salah dah lama ada orang kabur dah ya. Kalau salah lah apa sabda Nabi tu. Orang orientalis ni, orang kafir ni dia mesti dia menyiasat. Nah ya. Dicek betul-betul. Nah, kalau salah dah lama dah hebohnya. Semua orang dah tahu Nabi palsu, Nabi ngabur berita-berita yang tak betul yang semua dah tahu. Tapi berapa tahun dah Nabi jadi cerita ni? 1444 tahun dulu dah. Dekat 1500 tahun dah. Tak ada terbukti kesalahannya. Tak nampak kesalahannya. Kira betul aja ya. Ha, itu dia sabda Nabi itu. Tak pernah salah, tak pernah meleset dari kebenaran. Dah dekat 1500 tahun dah. Mesti betul aja. Ha, jadi 360 sendi. Maka sesiapa yang bertakbir, apa takbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ya. Ha, memuji Allah macam mana? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu puji Allah ya. Ha, namanya tahmid. Lagi bertahlil. Tahlil apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tahlil. Ha, bertahlil. Bertasbih tadi subhanallah tasbih ya. Subhanallah. Ha, lagi apa? Meminta ampun. Itu apa? Istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubatan 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Ha, itu namanya istighfar. Arti panjang benar lah ustaz. Tak apa panjang. Ambil yang pendek. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang tak apa? Ada yang tak apa lagi tu? Tak apa yang tak apa? Astaghfirullahalazim. Ada tak apa? Kalau tak hafal aja benar-benar pun ya. Astaghfirullahalazim. Hafal ke dah? Ha, baca ajalah. Ha, ya, yang panjang tak apa, ambil yang pendek sikit. Yang pendek sikit pun tak apa, ambil yang pendek benar. Astaghfirullahalazim. Tak apa juga, tak apa. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Betul tak? Astaghfirullah, bukan ra ya. Astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ha. Tak apa juga. Oh, itu memang benar-benar lah kalau tak apa lagi. Ha, ya. Bukan susah nak dapat pahala. Ya. Kalau ada yang sebut astaga, tu apa macam mana? Astaga tu ringkasan, tu bukan cakap Arabnya. Ha, bukan cakap Arab tu cakap Indon. Kalau orang cakap macam tu apa dulu kan? Kadang-kadang saya tegur nak jangan sebut astaga, aku tak astaga. Tak dapat pahala lah. Itu lah. Itu aja. Tak dapat pahala bukan berdosa pula. Ha. Dia kata ringkas daripada astaghfirullah. Ya, tak ada pahala lah. Nak pahala sebut astaghfirullahalazim atau astaghfirullah. Atau paling kurangnya ampun kalau aku ya Allah. Boleh tak? Ha, boleh. Ampun kalau aku ya Allah. Ha, ya, tak salah. Lagi apa? Ha. 360 sendi. Maka sesiapa yang bertakbir, ya, tadi takbir dah, memuji Allah sudah, bertahlil sudah, bertasbih sudah, meminta ampun istighfar, kemudian menyisihkan sebiji batu. Ha, biji batu yang jangan mengganggu jalan raya, yang mengganggu di jalan orang ramai. Ha, ya, ada batu tu tajam benar pakunya umpamanya. Ada pembuang bagi selamat jalan raya tu. Ha, itu menyisihkan sebiji batu je yang mengganggu di jalan orang ramai. Atau membuang sebilah duri. Ha, duri itu ke atas dia punya tajam dia. Ha, dia buang apa ni pakunya belah atas. Ha, dia buang duri tu. Membuang sebilah duri atau sepotong tulang. Ha, ada tulang umpamanya. Ha, dari jalan orang ramai. Atau menyuruh berbuat baik. Ha, ajak orang buat baik.
Ya, mari kita sembahyang berjemaah. Mari kita mengaji. Mari kita baca Quran. Mari kita bergotong royong. Ya, mari kita apa lagi? Bantu membantu orang buta tu. Mari kita bantu orang miskin dan sebagainya. Itu menyeru kebaikan. Mari kita baca Quran dan sebagainya. Itu menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalau ada orang yang buat kemungkaran, kita cakap jangan buat ini, berdosa. Jangan kamu naik motor tak bertudung macam dalam suyo je mukhabang abuknya. Ya, tegah. Tegah kemungkaran. Itu sedekahlah tu, dapat pahala tu. Dan membuang sebelah duri atau sepotong tulang dari jalan orang ramai, atau menyuruh berbuat baik, atau mencegah dari perbuatan mungkar. Bila nampak satu kemungkaran taklah diubah. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Itu kata Nabi tu. Yang dalam mati nama saya. Nabi ngapa ni? Bila kamu nampak satu kemungkaran, taklah kamu ubah dengan tangan kamu. Apa itu tangan? Dengan kuasa yang ada pada kamu. Kalau kamu bos, nampak orang bawah kamu tu melakukan kemungkaran, gunakan kuasa tu. Ya, tahan gaji ke, bagi amaran ke. Kalau tak boleh, dengan lidah. Kalau tak boleh dengan tak ada kuasa, dia besar pangkat daripada kita. Kita nak negur pun tak boleh, kerana dia pangkat besar. Jadi sekurang-kurangnya dalam hati, ya. Kalau tidak, dengan lidah. Yang bagusnya dengan lidah lah, dengan tangan nombor satu. Anak tak semayang sudah umur 10 tahun, apa buat? Pukul. Itu siapa nyuruh tu? Nabi nyuruh. Muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'a sinin, kata Nabi. Perintahkan anak kamu dengan semayang setelah berumur 7 tahun. Suruh. Sudah umur 7 tahun tu, suruh dia semayang. Wa adribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin, dan pukul mereka yang meninggalkan semayang setelah berumur 10 tahun. Anak dah 10 tahun tak semayang, pukul. Besit ni. Rotan dia, jangan dengan tangan ni biasa. Ni rotan. Tang punggung tu. Biar dia sakit. Jangan bagi bengkak, jangan bagi patah, jangan bagi luka dah. Tapi suruh dia pukul dia. Wa farriqu bainahum fil madajin, dan pisahkan lelaki dan perempuan itu dari tempat ketiduran mereka setelah berumur 10 tahun. Jangan bagi dia tidur sama. Anak lelaki dan anak perempuan itu dah 10 tahun, pisahkan tempat tidur mereka. Ini cara pendidikan dalam Islam. Kalau itu kita buat, masalah sosial banyak kurangnya, ya. Kalau kita latih anak kita umur 7 tahun dah semayang, 10 tahun tak semayang, kita pukul dia, besit dia, rotan dia. Masalah sosial kurang dah, ya. Ini apa? Tak pernah kita latih, biar kan anak tu. Udah umur 30 tahun baru semayang. Mak semayang dia jegirnya, dah mak bapak takut. Takut dengan anak. Anak dah besar. Tambah kalau anak tu pangkat besar pula tu, anak tu jadi apa? Jadi doktor ke? Jadi engineer ke? Dia bagi kita 1000 sebulan. Kita tahu dia pakai seluar pendek. Nak tegur? Esok melepas 1000 sebulan. Dia marah kita, langsung tak bagi 1000 sebulan pada kita. Udah. Jangan jadi bapa subsidi. Jangan jadi mak subsidi. Tegur. Kalau kita tegur tak berani, dia membuat apa-apa pada kita. Daripada kecil tu kita tegur, sampai besar dia pun tak berani. Jadi masalah semayang tak ada masalah. Ini ya Allah. Saya dulu sebelum ngajar sibuk ni tahu. Saya kerja jual ikan. Pukul 3 pagi saya pergi dah dari rumah. Pergi ke Pasar Borong. Di mana Pasar Borong? Di Falim, tahu? Pukul 3 pagi. Mengelembur lah. Falim namanya. Dekat kata lagi mengelembur lah. On the way to Mengelembur. Namanya Falim. Itu Pasar Borong tu. Masa nak pergi tu tuan-tuan, tidur ketika itu. Saya baru pencet. Jadi jual ikan, bawa mentokok. Sampai ke tol
Simpang Bola tu. Tol tu yang nak masuk highway tu. Ya Allah, beratus-ratus motor situ berbaris. Rupanya mereka ada apa? Merempit lumba motor. Ada hadiah tu. Hadiahnya seorang amoi. Kata damai lah, saya tak ada cerita pula, tapi itu cerita damai. Hadiahnya amoi. Kebanyakannya Melayu lah. Kebanyakannya Melayu yang beragama Islam. Yang saya pelik tu dia tak ada ke mak bapak. Balik ke rumah pukul 3 pagi, pukul 5 pagi. Ya, di mana dia tidurnya? Di mana dia sembahyangnya? Ya, mak bapak tengoknya. Itu yang berlaku. Pagi-pagi merolok, tak ada bangkit-bangkit dah. Baru balik. Bila nak bangkitnya? Itu yang berlaku ya. Hari-hari saya tengok apa itu. Yang kebanyakannya orang Melayu yang beragama Islam. Orang lain ada juga, tapi yang banyak yang orang Melayu ni tak ada ke mak bapak dia tu. Ini yang berlaku hari. Itu jadi masalah sekarang ni, masalah sosial berlaku di kalangan kebanyakannya remaja-remaja Melayu. Yang banyak Islam dadah orang mana? Orang Melayu. Tapi tanya Datuk ni zaman-zaman kerja tu ramai tak? Yang terlibat dengan dadah. Yang terlibat dengan jenayah orang Melayu. Yang terlibat dengan khalwat Melayu dan sebagainya. Itu yang berlaku. Jadi kena ubah je. Bahawasanya setiap kita baca balik dah senang ya. Dah banyak nombor kewang ni. Bahawasanya setiap insan daripada anak Adam adalah diciptakan badannya daripada 360 sendi. Maka setiap yang bertakbir, sebut Allahu Akbar, memuji Allah, alhamdulillah, bertahlil la ilaha illallah, bertasbih subhanallah, meminta ampun astaghfirullah, kemudian menyisihkan sebiji batu, buang batu yang mengganggu jalan raya, sebiji batu yang mengganggu di jalan orang ramai, atau membuang sebilah dari atau sepotong tulang dari jalan orang ramai, atau menyuruh berbuat baik, ajak orang buat baik, atau mencegah dari perbuatan mungkar. Sehingga apa yang dilakukannya mencukupi bilangan 360 kali ya. Kalau dia menyuruh apa tu ada? Takbir itu, tasbih itu, tahmid itu, cukup 360 kali. Udah sebilang-bilang sendi itu. Sebilang-bilang sendi yang ada pada badan dia. Artinya badan dia tak berdosa dah. Semua jadi sedekah. Tangan jadi sedekah, orak jadi sedekah, jari jadi sedekah, mata jadi sedekah, lidah jadi sedekah. Semua jadi sedekah ya. Sebilang-bilang sendi dalam badan itu jadi sedekah. Mencukupi bilangan 360 kali. Maka orang tersebut pada hari itu telah menjauhkan dirinya daripada api neraka. Garanti tak masuk neraka. Ya. Siapa tanda angkat tangan? Angkatlah, saya nak tengok, nak angkat gambar mana berapa orang tanda. Alright. Itu dia. Itu maknanya baru. Keterangannya. Kita baca keterangannya. Hadis di atas menerangkan kepada kita akan banyaknya sumber yang dapat kita jadikan ukuran atau saluran. Ada macam-macam saluran untuk dapat pahala ya. Menjadi saluran untuk membuat kebaikan dan mencari pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja kebaikan dapat pahala. Allahu Akbar, Allahu Akbar dapat pahala. Ya, sebut Allah je dapat pahala tak? Allah dapat pahala tak? Nak nyanyi boleh. Ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah. Siapa tak hafal angkat tangan? Benar-benar kan? Dapat pahala tu sebut ya Allah je. Kalau boleh lagi okey. Ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahmanu, ya Rahim. Dapat pahala begitu ya. Senang dapat pahala, bukan susah benar. Yang tak betulnya apa?
Dalam hatiku hanya ada kamu. Itu yang ramai pun. Nah, nyanyi dalam Islam bukan dilarang. Nyanyilah. Subhanallah, nyanyi tak apa. Alhamdulillah, tak apa. Walaupun sebutan tak betul juga dapat pahala. Selawat dapat pahala walaupun sebutan tak betul. Yang panjang dipendekkannya, yang pendek dipanjangnya, dapat pahala tau. Selawat tau. Sallallahu ala Muhammad. Panjang kematnya. Kalau ikut tajwid, panjang ke pendek? Pendek aja, tapi boleh tak? Ada tak selawat apa itu? Boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Panjang menelam tu. Boleh tak boleh? Boleh. Tak ada berdosa. Selawat jangan apa? Ya. Ini ada dalam kitab ni, bukan dalam longgok ni. Dalam kitab ada lah. Tak apa, tak ada berdosa. Quran yang tak boleh, yang lain semua boleh. Selawat boleh, marhaban boleh. Marhaban lagi teruk ya. Orang sini pandai marhaban tak? Banyak yang pandai kan? Lagi teruk. Marhaban ya hano. Apa ertinya? Entah apa-apa. Tapi tak apa, dapat pahala. Mar tu dipanjangnya, patut pendek je. Miro dan mar mana boleh panjang. Haban tu pendek je, patutnya pendek, tapi dipanjang aja. Ha tu panjangnya. Aban ya ha, no mana datang ya hano tu? Betulnya ya nur. Ini ya hano ruhul aini marhaban. Ada tak bunyi tu? Ikut tajwid kan? Dia metode tak ada ustazah ngajar Quran ni. Ada tak? Jadi ikut tajwid kan? Tak ada ikut tajwid tapi tak apa, tak ada berdosa. Ada dalam kitab. Boleh baca kitab namanya Syairul Salikin, ada tu ya. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Marhaban tak apa, berzanji tak apa. Selawat tak apa. Robaneh lagi teruk, ya Allah. Sini aja dah pakar robanehnya. Robaneh sampai kak. Lagi teruk, ya Allah. Minallah nohorejo leko bero. Apa bendanya norejo leko bero? Tak apa-apa. Sebenarnya narju kubro. Narju tu harapan kami, kubro tu yang amat besar. Narju kubro. Tapi kalau narju kubro tak sedap. Yang sedapnya apa? Nohorejo leko bero. Baru sedap. Tak apa. Itu korbannya ya. Tak ada salah. Tapi Quran masih ikut tajwidnya ya. Quran tak boleh ubah-ubah, tak boleh pendek-pendek. Yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Dia ada qala-qala, ada ikhfa, ada idgham, ada apa iqlab dan sebagainya. Kena baca betul-betul. Walau dalam doa. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tarik nafas. Rabbana panjang. Mad jaiz munfasil. Ya, Rabbana atina panjang. Tu 2 harakat, 4 harakat atau 5 harakat. Fi dunia hasanah. Bila sebut hasanah tu kita tarik nafas. Jangan terus aja. Tarik nafas dulu. Wa fil akhirati hasanah. Tarik nafas lagi. Wa qina azaban nar. Dengung ban tu. Wa qina azaban nar. Nun bersabdu tu dengung. Kena belajar tajwid ni ya. Kalau baca Quran. Tapi selawat tak apa. Quran kena ikut hukum dia betul-betul. Kerana ini perintah Allah. Allah ada suruh macam mana? Warattilil Quran tartila, kata Allah ya. Bacalah kamu Al-Quran dengan tartil, ikut hukum. Cakap Melayu tak apa. Boleh, cakap Melayu lantak lah ya. Jadi Quran tak boleh. Jadi dia nakkan pahala senang. Banyak sumber yang dapat kita jadikan saluran untuk membuat kebaikan dan mencari pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana pahala itu boleh didapati dengan ibadah sembahyang. Kalau kita sembahyang dapat pahala. Dan sembahyang tu ada doa, ada dapat pahala lagi.
Dalam sembahyang ada dah tasbih, ada dapat pahala juga. Dalam sembahyang ada dah tahmid, ada dapat pahala Apa saja dalam sembahyang tu? Ada doa, ada minta ampun, ada minta rezeki. Dan duduk tanya akhir, duduk antara sujud tu, berapa banyak doa tu? Rabbighfirli doa, warhamni doa, wajburni doa, warfa'ni doa, warzuqni doa, wahdini doa, wa'afini doa, wa'fu'anni doa. 8 permohonan kita ketika duduk antara dua sujud. Itu doa kita. Banyak doa tu. Jadi ada dalam sembahyang tu sebab dia galakkan kita sembahyang ya. Semua ada situ. Kemudian boleh didapati dengan ibadah sembahyang, zikir. Zikir itu sebut nama Allah ya. Bercakap baik, cakap yang baik-baik je. Jangan carut-carut. Membantu orang lain, membuat sesuatu yang dapat memberikan keselesaan dan kesejahteraan kepada orang lain. Itu dapat pahala lah gitu. Dengan segala bentuk amalan, amalan dengan apa? Sosial. Jadi pengurusi masjid ke, jadi pengurusi persatuan ulama ke, jadi pengurusi badan kebajikan ke, jadi pengurusi khairat kematian ke, dapat pahala tu. Jadi kalau jawatan-jawatan itu patutnya kita terima betul. Jangan tolak. Kerana itu merupakan ibadah kepada Allah SWT. Dapat pahala tau. Dapat memberikan faedah kepada masyarakat. Bahkan berbuat baik kepada binatang. Pada binatang pun buat baik. Kucing, jangan sepak-sepak kucing tu. Dan seumpamanya seperti tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keampunan kepada seorang perempuan pelacur. Ini masyhur hadis ni. Ada orang dengar ke ada? Perempuan tu pelacur, nak balik, dah balik dari melacur tu, dia tengoknya anjing tu dia jilat, julur-julur lidahnya nak ambil air dalam lubang. Tapi lubang tu sempit. Tak sampai lidahnya kepada air tu. Datang pelacur tu ambil kasutnya, dicedoknya air tu. Dikeluarkannya air atas kasut tu, anjing tu boleh minum. Daripada kasut pelacur tu. Oleh kerana perbuatan tu membantu anjing tu, pelacur tu diampunkan dosanya dan dapat dia kalau bila dah mati esok masuk syurga. Kalau dia masih lagi melakukan perbuatan itu, kalau dia mati kejap itulah. Masih dia melacur dapat dosa lah. Kejap itu. Kalau dia betul-betul mati kejap itu, Allah dah ampunkan dosanya ya. Adakah dia punya perbuatan baik itu akan dikira selepas? Contohnya dia melakukan air minum pada anjing tu. Lepas tu dia melakukan itu pelacur. Itu dapat dosa lah. Dia dapat dosa. Dapat dosa. Mati dalam dosa lah. Mati dalam dosa. Ini nak ngabur kita ni. Taubat dulu lah. Dan memang taubat lah. Tapi dah diampun tu, yang itu tak ada taubat. Kalau dia lepas itu terus mati balik langgar lori mati macam. Dia dah diampun Allah dosanya kerana dia membantu anjing tu nak minum. Walaupun dia tak taubat lagi. Lebih-lebih lagi kalau dia bertaubat ya. Itu dia, memberi faedah kepada masyarakat. Bahkan berbuat baik kepada binatang. Dan seumpamanya seperti tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua-dua meriwayatkan hadis itu sama. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keampunan kepada seorang perempuan pelacur dari kalangan Bani Israel yang telah memberikan minuman kepada seekor anjing yang sedang kehausan di tengah-tengah padang pasir yang kering kontang. Dan di dalam satu hadis yang lain riwayat Imam Muslim juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat seorang lelaki yang bersuka-suka di dalam taman syurga. Dia tengok lelaki itu bersuka-suka, seronok di taman syurga. Taman tau, bukan neraka. Taman syurga tu. Udara bersih ke tak? Bersih. Bau wangi ke busuk? Wangi. Bunganya mana bapanya? Segar, mekar, kembang tu kan, kembang ya bunganya. Itu taman syurga ya. Pemandangannya cantik ke tak? Cantik. Itu taman syurga ya. Bukan dalam neraka. Jadi senang-senang dalam taman syurga tu. Dengan sebab memotong sebatang pohon kayu yang mengganggu laluan kaum muslimin. Itu kebaikan tu. Ya. Dia kayu tu menghalang kaum muslim lalu lalang, dia potongnya. Betul senang kalau lalang.
Nah, dan sudah barang tentu kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala ini disertai dengan taubat. Jangan nak taubat ya. Disertai dengan taubat. Dan selanjutnya diiringi dengan mengerjakan kewajiban yang disuruh dan mematuhi larangan yang ditegah. Bila apa yang tegah dia tak buat lagi. Kalau dia taubat memang dapatlah. Yang ini cerita tadi tak taubat pun dapat. Kalau dia mati kejap itulah. Kalau lepas je bagi anjing minum tu, dia tak ada taubat pun saja bagi kesian dengan anjing tu. Dia pun mati umpamanya. Dapat pahala, masuk syurga tanpa hisab. Tapi kalau dia taubat lagi bagus ya. Boleh tak Allah detikkan hatinya yang bertaubat? Boleh ya. Apa saja Allah boleh lakukan. Dengan kekuasaan yang ada pada Allah Taala tu. Hati kita siapa punya? Allah yang punya. Nak taubat Allah yang mendorong kita taubat. Tak nak taubat Allah yang mendorong kita tak nak taubat dan sudah barang tentu kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah disertai dengan taubat dan selanjutnya diiringi dengan mengerjakan kewajiban yang disuruh dan menjauhi larangan yang ditegah. Dia mana yang disuruh dia tak buat. Maka berlumba-lumbalah untuk berbuat kebaikan. Ada ayat nyuruh tu. Berlumba-lumbalah membuat kebaikan. Apa ayatnya? Fastabiqul khairat. Apa ayat ni? Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu untuk melakukan kebaikan. Bila nak buat baik, berlumba-lumba. Segera. Jangan lama-lama. Jangan nantilah. Tak ada. Terus buat kebaikan. Nak pergi ke Mekah, naik haji. Tengah sihat ke udah terik apa nak pergi. Tengah sihat dah pergi. Kalau ada kemampuannya lah. Bila ada kemampuan pergi. Kalau dah terik ya Allah kesian tengoknya. Saya pergi ke Mekah tuan-tuan dan puan-puan, umur saya ketika itu 35 tahun. Tengok dah sampai ke Jeddah. Ya Allah punyalah ramai orang dah terik di Jeddah tu. Tahu terik Udah terbaring. Udah tak lalu jalan pun nak pergi. Rugilah. Banyak. Tawaf kena fikir, kena apa? Dipikir dia orang kan. Tak sempurna. Bila dipikir dia orang tak sempurna. Bawa dia orang tu ya. Bahu kiri tu tak ada menghadap kiblat. Kadang-kadang depan menghadap kiblat, kadang-kadang belakang menghadap kiblat. Kenapa dia ikut orang ramai depan dia pusing. Dia bukan peduli orang di atas, orang yang didukung itu. Kita nak ngabur pada dia, kita tak tahu cakap Arab. Kalau kita cakap Melayu, daddy aku tak kena tak apa sama rata dengan kiblat. Tahu ke dia? Mana dia tahu? Bawa aja, cukup 7 round, bayar aja duit. Tapi tak sempurna ya. Sah tu sah tapi tak sempurna. Kerana banyak benda-benda yang melanggar peraturannya ya. Dan berlumba-lumbalah untuk berbuat kebaikan dan berusahalah dalam mencari rahmat. Kita hendak rahmat, kita hendak rahmat. Tuan-tuan dan puan-puan, rahmat hendak kita hendak. Buat apa? Buat apa rahmat? Puan-puan tak rahmat dah? Buat apa? Air boleh minum. Mi boleh makan. Pisang boleh makan. Rahmat nak buat apa? Rahmat nak melayakkan kita masuk syurga. Kita ni hanya boleh masuk syurga kalau Allah datangkan rahmat. Tak ada rahmat jangan mimpi masuk syurga. Balik kan jangan nyengik jalan. Aku kalau mati kan jangan ke syurga mana agaknya. Jangan. Bukan tentu dapat. Kita hanya boleh masuk syurga kalau Allah datangkan rahmat. No rahmat, no paradise for you. Ada rahmat baru dapat syurga kan? Jadi kita hendakkan rahmat Allah Taala. Hendakkan rahmat tu buat berbagai-bagai kebaikan berlumba-lumbalah untuk berbuat kebaikan dan berusahalah untuk mencari rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membuat berbagai-bagai bentuk ketaatan dan jangan sampai terlibat dengan jenis apapun daripada segala bentuk kemungkaran. Bila benda mungkar jangan buat sikit pun. Walaupun dosa kecil, jangan buat. Walaupun dosa kecil, kerana dosa kecil itu boleh tak jadi dosa besar? Boleh Dosa kecil boleh jadi dosa besar dengan 6 sebab.
Yang pertama, meringan-ringankan dosa kecil jadi dosa besar. Alat dosa kecil jadi dosa besar. Ketika itu kena taubat. Tak terhapus dengan kebaikan. Dia semayang dia tak terhapus lagi dah. Kerana dah jadi dosa besar. Ya. Dia meringan lah dosa kecil kan dosa besar. Yang kedua, tidak takut dengan dosa kecil. Kerana dia banyak ibadat. Nanti apa gaduhkan aku tahajud melangkang habis dosa aku jadi dosa besar. Jadi dosa besar. Ketika itu walaupun dia tahajud tak dapat tak terhapus dosanya. Kena taubat baru dihapus. Yang ketiga, istiqamah melakukan dosa kecil. Asal keluar seluar pendek. Asal keluar seluar pendek. Asal keluar seluar pendek. Istiqamah. Jadi dosa besar. Yang keempat. Yang keempat apa? Yang keempat, bermegah-megah melakukan dosa kecil. Dosa kecil itu megah-megah. Tengok aku ni, sudah tua, sudah 80. Pakai seluar pendek lagi. Megah rasa hati tu. Orang lain tak berani. Walaupun muda tak berani. Aku dah tua berani. Rasa hati tu kan khabar orang. Itu pun dah menjadi dosa besar ya. Yang keempat. Yang kelima, menunjuk-nunjuk pada orang melakukan dosa kecil. Macam Haji Ibrahim lah. Pakai seluar pendek, dia buat tangkap gambar selfie. Tahu apa selfie? Tak tahu tentang selfie? Apa selfie? Gambar sendiri. Lepas tu masuk dalam Facebook. Gambar dia pakai seluar pendek masuk dalam Facebook. Siapa tengok? Semua tengok ya. Saya 5,000 friend saya tahu. 5,000 friend saya tu. 5,000 orang tengok. Tengok Haji Ibrahim pakai seluar pendek. Ketika itu jadi apa? Jadi dosa besar. Kerana menunjuk-nunjuk pada orang. Dan yang keenam, kalau dosa kecil itu dilakukan oleh orang-orang yang ada pengaruh. Orang-orang yang ada pengaruh. Kalau Ustaz Ibrahim pakai seluar pendek, dosa kecil ke dosa besar? Mengapa dosa besar? Kerana dia berpengaruh. Orang ikut dia. Bila orang tanya, mikir apa yang pakai seluar pendek? Alah, Ustaz Ibrahim pun pakai. Jadi apa? Jadi alasan bagi dia. Jadi dosa besar ya. Jadi 6 tempat. Jangan berani-berani melakukan dosa kecil. Kerana dosa kecil boleh menjadi dosa besar. Kalau kata orang yang melakukan perkara ini macam Ustaz kat 6 dosa jadi dosa besar. Amal ibadat yang dia buat semua tu jadi macam mana kedudukan amal ibadat? Amal ibadat sah lah. Kalau yang sah tu sah lah. Kemudian itu sebab ada neraca. Ada timbangan pahala dengan dosa ya. Adakah perbuatan amal ibadat itu jadi sia-sia? Tak ada sia-sia. Dia ada pahala dengan dosa. Dia cek mana berat. Berat pahala ke berat dosa. Tak ada sia-sia. Cuma kalau dia melakukan perkara-perkara yang betul-betul mungkar, tak semayang, itu tak terima ibadahnya. Saya pernah dengar dia kata seseorang tu, orang yang amal dia sungguh dahsyat lah, hebat lah, tetapi dia mengatur lah amal dia tu pergi kepada orang yang dikatakan. Adakah selama-lamanya dari begitu ke atau selagi dia tak minta maaf, itulah dapat pahala ibadah tu kepada orang yang diumpat itu. Selagi dia orang tu tak ampunkan dosanya. Contohnya sekali lah saya kata Ustaz Rahim dalam diri. Contohnya dan kata, tapi saya amal ibadat saya buat. Macam mana keadaan? Kena minta maaf dengan saya dulu. Iyalah. Kena jumpa saya. Ustaz, saya ngata Ustaz tu begini. Tak apalah, saya maafkan. Baru dapat diberi pahala tentang ibadahnya. Kalau tidak, dapat pahala, tapi pahala tu pergi kepada saya. Pergi kepada siapa? Perbuatan saya. Tak dapat apa-apa lah. Saya yang dapat. Semayang mikir saya dapat, puasa mikir saya dapat, sedekah mikir saya dapat. Itu kalau kita mengumpat orang lain tu ya. Itu yang rugi, itu yang kata muflis tu, muflis. Muflis tu penting, bankrupt. Banyak pahala tapi pahala tu dia ambil pada orang yang dia ada hak mengambil pahala tu ya. Itu dia muflis. Bankrupt. Tapi orang macam ni dia boleh dapat syafaat Nabi. Udah habis itu mana nak syafaatnya? Kalau dia rajin selawat, adalah.
Tapi orang apa itu agak-agak rajin selawat ke? Jenis apa itu? Ngumpat orang je. Sebab manusia hari ni macam-macam. Itulah. Kadang-kadang dia mengaji macam-macam perkara dia. Itu sebab Peraturan agama. Tapi dia mengata. mengata itulah. Bila mengata tu kena minta ampun pada orang yang dia mengata tu ya. Allah dah kabul dalam Quran. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Apakah kamu suka seorang daripada kamu makan daging saudara yang telah mati? Abangnya dah mati, erih paha tu buat rendang tok. Makan. Apa tak? Erih paha tu masak merah. Masak daging merah. Atau erih paha tu masak tom yam. Siapa tak? Rupanya daging saudara yang telah mati tu. Itu dia orang yang mengumpat Esok di akhirat mengumpat tu, dia akan mencakar mukanya sendiri dengan tangan dia. Tangan tu kukunya daripada tembaga. Kuku daripada tembaga, ngomong muka tu. Kenapa? Dia suka mengumpat orang lain. Ustaz, okey. Kalau katalah perkara ni pula. Okey, dia ada mengata dan dia tak dapat jumpa orang tu dan tak dapat minta maaf. Tapi dia buat sesuatu perkara yang baik, contohnya dia bersedekah, dia bertaubat, dia bersedekah, dia niatkan bagi itu betul. Itu caranya. Itu caranya. Kita ada dosa tentang seorang, kita nak jumpa dia tak boleh. Orang tu dah mati ke, orang tu dah pindah tempat lain ke, dia buat banyak-banyak kebajikan. Apa saja kebajikan, dia niatkan pahala tu kepada orang yang ada hak terhadap dia. Tu dapat tak ya? Habis tu banyaklah pahalanya, bukan sekali je. Setiap kali dia buat tu, bukan dia bagi pada orang, tu maknanya dia tak dapat. Dia share-nya ada juga. Tapi dia niatkan pahala tu untuk orang yang ada hak pada dia. Contohnya Ustaz, niat dia tu sedekahkan kepada sedekah ni kepada orang yang pernah saya melakukan dosa contohnya, semoga Allah Ta'ala terima sedekah saya. Betul. Macam tu lah. Betul lah. Tak payah kata aku tak dapat juga, tak payah. Allah bukannya kedekut. Dia pun dapat pahala penuh. Orang yang sedekahnya pun dapat penuh juga. Allah kedekut kan? Nikmat Allah ada terhad kan? Tak ada ya. Bila-bila dulu dapat ya. Jadi sebab itu sebab kita kalau boleh biar taubat. Betul syarat-syaratnya akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala ya. Okey, sekian dulu. Udah 1 jam 7 minit 8 saat. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang lambat pula saya nak pergi Tanah Desa. Setakat itu dulu ya. Ada masalah. Sekarang terbuka hati pula. Ya? Memanglah. Ya, adalah kitab perkebunan ada tu. Dia dah ke bumi itu, malam antara maghrib dan isyak tu semayang. Saja aku semayang sunat hadiah. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baca pada rakaat yang pertama itu Fatihah. Lepas tu? Belum. Alhaakumut takasur sekali. Lepas tu? Wal asri 11 kali. Lepas tu baca qul huwallahu ahad 3 kali. Atau tak ada qul huwallahu tak apa. Dua surah boleh cukup dah dalam kitab tu. Alhaakumut takasur baca wal asri 11 kali. Udah salam, 2 rakaat kedua pun itu juga. Udah salam, niatkan ya Allah berikanlah pahala semayang aku ini kepada roh semalam mulai. Cakap Melayu pun tak apa. Itu nama sunat hadiah. Tapi syarat orang tu sudah dikebumikan. Hari ini ke bumi, malam tu kita semayang sunat hadiah. Walaupun tak ada hadisnya, tapi ulama-ulama dah menetapkan benda itu sunat dibuat ya. Nak kata hadis sahih tak ada. Ada orang katakan bidah, tapi takkanlah semayang masuk neraka. Ya. Hadis yang sunat yang nyata yang apa tak ada. Memang tak ada, Tapi benda baik takkan semayang masuk neraka. Ya. Okey, puas hati. Bila ada kematian buatlah. Kematian saudara kita, kematian bapa kita, mak kita, adik-beradik kita dan sebagainya. Buatlah ni InsyaAllah diberi pahala. Ada dalam kitab perkebunan. Siapa tak ada kitab perkebunan di rumah? Siapa tak ada kitab perkebunan di rumahnya, dia bukan orang Melayu. Orang Melayu yang mesti ada kitab perkebunan di rumah ya. Alright, sekian dulu.
Udah 1 jam 9 minit 31 saat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat